Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah daripada Imran bin Husain, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat ra'a rajulan fi yadihi. Nabi telah melihat seorang lelaki. Tengok, Imran dia habaq, Nabi melihat seorang lelaki, dia tak habaq siapa? Tak apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki yang mana di tangan lelaki itu ada gelang yang diperbuat daripada tembaga. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apa yang kau pakai itu? Apa benda yang dekat tangan kau tu? Qal, jawab lelaki itu, "Minal wahinah." Dia kata, aku pakai ni untuk melindungi diriku daripada al-wahinah. Al-wahinah ni apa dia? Penyakit yang kena dekat tangan. Jadi dia pakai tu, orang Arab ni bila dia pakai tu, dia menjadi pendinding, dia menjadi penangkal. Betul tak betul bahasa saya tak tahulah. Penangkal. Sekarang ni kita kena cakap bahasa yang baku. Tangan orang Arab ni bila dia nak selamatkan daripada penyakit itu, dia kena pakai sesuatu untuk menangkal daripada penyakit itu kena. So orang Arab pakai gelang itu sebagai apa? Tangkal. Tamimah. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata dekat lelaki tadi, tanggalkan. Bila dia bagi tahu kata dia pakai ni untuk nak mengelakkan daripada kena penyakit wahinah tu, Nabi kata cabut, inza', tanggal. Cabut bang. Kerana kata Nabi, dia tidak menambahkan kepada engkau melainkan kelemahan. Jika engkau mati dalam keadaan engkau memakai gelang itu, engkau tidak akan berjaya selama-lamanya. Nabi kata hang buang. Kalau hang mati hang pakai gelang tu, hang takkan selamat. Dalam hadis ni dia tak habaq siapa dia tau. Laki-laki yang pakai tu dia habaq tak siapa? Ra'a rajulan. Nabi melihat seorang lelaki. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam Mustadrak, di dalam riwayat Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Al-Hakim An-Naisaburi, satu kitab lain pula yang menghimpunkan hadis-hadis yang menurut dia sahih, panjang cerita lah menurut syarat Bukhari Muslim. Lelaki yang pakai tu, identiti dia Imran bin Husain, dia Kediri. Baik, sekarang tuan-tuan, hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia ada dua masalah. Masalah yang pertama dari sudut kesahihan. Hadis wahinah ni dari sudut kesahihan dia ada masalah. Yang kedua, Nabi bukan larang pakai gelang. Nabi bukan larang berubat guna gelang. Nabi larang kepercayaan tangkal. Nabi larang kepercayaan tangkal. Ni saya nak bagi ringkas. Jadi secara mudah faham, jika tuan-tuan memakai gelang, saya tanya pasal apa pakai? Untuk berobat. Siapa yang bagi? Hospital bagi. Siapa yang bagi? Pakar perubatan. Tak kira lah mana-mana pihak, dia bagi kita pakai. Katalah ni, saya pakai ni, tuan-tuan tanya ni gelang apa ustaz? Yang ni gelang untuk berobat. Kalaulah tuan-tuan pakai untuk tujuan perubatan dan tuan-tuan tidak meyakininya sebagai tangkal, artinya benda itu ada dari sudut saintifiknya, dari sudut fakta kajiannya, maka saya katakan berdasarkan pandangan dan fatwa para ulama, membenarkan kita memakai gelang dengan tujuan perubatan. Tapi kalau saya tanya ni, Tok, makcik, cucu pakai apa tu? Ni orang Melayu. Dia pi pakai ni macam Hindu pakai. Dia pi pakai di leher,
dia pi pakai di perut, dia pi pakai di ni. Yang ni Tok Bomo bagi, suruh cucu pakai. Sebab apa? Nak bagi dia tak teriak. Yang ni masuk dalam wahinah tangkal. Cucu teriak tak. Tapi ustaz, lepas saya pakai tangkai ni, cucu tak teriak dah. Betul lah, memang hantu dah, hampir syirik. Memang dia tak kacau lah. Dia memang tengok cucu kita pakai tangkai. Okey, geng hantu juga. Geng kita. Tuan-tuan, geng kita nak kacau dah. Kalau geng kita nak kacau, buat apa? Sebab itu yang tuan-tuan pergi jumpa Tok Bomo tu semua lega. Pasal apa? Pasal hantu dah kata tuan-tuan dah masuk satu geng. Bila satu geng, kita dah sekali, dah satu kumpulan. Don't worry, aku tak kacau dah hang pasal hang geng aku. Geng mana boleh kacau? Jadi tengok kawan tu pakai tangkai. Dia kata tangkai ni pun aku yang ajak ni, hantu juga ni. Okey, hantu dia tak kacau hantu. Pasal tu dia berkata, bila kita semayang saja, kita mengantuk. Allahu Akbar, mengantuk. Allahu Akbar, teringat macam-macam. Allah nak semayang macam-macam halangan, ujian, dugaan. Tapi cuba kalau kita tengok bola, bukan nak mengantuk. Cuba kalau kita sembang bohong pukul 2-3 pagi, bukan nak mengantuk. Hantu ni, setan ni, benda yang memang dia sokong, dia suka, dia tak kacau lah. Tuan-tuan faham tak? Jadi yang semayang ni dia memang tak suka. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat benda jahat, tuan-tuan tak payah a'udzubillah. Tuan-tuan nak main buat jahat, nak main judi ke, nak buat jahat ke apa ke, tuan-tuan tak payah a'udzubillah minasyaitonirrajim baru bagi kad. Tak payah. Atau tuan-tuan nak pergi mengendak a'udzubillah minasyaitonir, tak payah. Pasal tuan-tuan pun memang Tapi bila yang kita nak a'udzubillah? Bila kita nak baca Quran, buka-buka ya Quran, a'udzubillah. Tuan-tuan tengok setan punya perbuatan. Tadi tak ada siapa telefon. Kita buka ya, dandan bunyi. Tadi kita punya lama duduk rumah, tak ada siapa mai. Kita buka-buka Quran dia ketuk mai kerunu dia. Yang ni jaga. Baik. Yang kedua, tuan-tuan tahu jadi kalau tuan-tuan pakai ni untuk perubatan, dibenarkan. Tapi kena tengok jugalah. Macam saya kata tadi, yang pakai di pusat. Bila kita tanya pasal apa pakai di pusat ni, tangkai apa anak pakai ni? Tangkai cacing. Tangkai berubat cacing. Apa kaitan tangkai ni dengan cacing? Bila kita pakai tangkai ni, cacing dia jadi macam mana? Cacing ni makan ubat cacing lah. Macam mana yang bila bersangkut paut dengan tangkai ni? Nampak? Yang tu kita kena faham. Okey. Pendek kata, nak pakai hak berubat pun kena tanya munasabah. Okey. Lah tuan-tuan. Kalau saja-saja pakai boleh tak? Orang laki-laki kalau saja-saja nak pakai gelang boleh ke tak? Saya katakan tuan-tuan, orang laki-laki dalam isu pakai gelang ni, kalau saja-saja dia nak pakai, khilaf di kalangan ulama, tak sepakat. Sebahagian kata dilarang, sebahagian lagi kata dibolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, gelang itu tidak menyerupai wanita. Jadi kalau tuan-tuan nak pakai gelang, kalau nak ikut pandangan yang membenarkan, pasal hadis-hadis yang larang tak kuat. Dia boleh faham banyak sebab. Jam ni, gelang lah. Tapi dia jadi jam, pasal kita buh jam, dia jadi jam. Tapi hakikatnya dia adalah gelang. Tentera pakai gelang dan sebagainya. Tuan-tuan orang laki-laki pakai gelang. Saya kata orang yang pakai gelang ni, dia taklah pergi kepada benda yang haram qat'i, yang jelas haram, benda yang dilarang, tak. Sebab penghujahan yang kita tengok, kalau dia pakai gelang yang orang tengok, larangan pakai gelang ni kalau dia menyerupai wanita. Dia pergi kedai Mas Anwar, dia pergi beli. Tokek tanya, bagi kat bini dia, ada aku nak pakai. Tak boleh. Yang pertama pasal mas, yang kedua pasal gelang tu gelang orang perempuan. Tapi kalau dia pakai gelang orang laki-laki, yang kedua, kalaulah pakaian itu menyerupai orang fasik. Selalu yang pakai tangkai ni, yang pakai tangkai, yang pakai gelang ni geng mana? Geng tarik kereta, geng gangster. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan mai semayang, tu imam, tu dia punya nala, Allah, kiri kanan, Allahu Akbar. Tuan-tuan sini pun naik seram sejuk. Sakan tu imam aku ni 3 line ke 6 line ke 7 line ke apa ni kan? Ayah anda ke apa tu imam aku ni kan?
Pak saya tengok ke gelang tu, tapi bagi saya, kalau tuan-tuan tengok ada orang lelaki pakai gelang yang kita tengok tak ada masalah, dia masih dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Boleh? Okey, selesai tajuk gelang. Saya sebut tu kerana yang pakai wahinah tu siapa dia? Imran bin Husain.